Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita menyambung kuliah kita dalam kitab Rahiqul Makhtum, sebuah kitab yang berbicara tentang sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, atau nama kitab yang penuh Rahiqul Makhtum, bahsun fi sirah an-nabawiyyah ala sahibiha afdalus salatu wassalam, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimallahu taala. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat kita meneruskan pengajian. InsyaAllah kita akan masuk pada muka surat 175, dan kita telah pun bercuti begitu lama. Kelas terakhir saya tengok kita punya rekod ni pada bulan Februari, 25 Februari 2020. Kita telah membicarakan tentang fasa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkenaan tentang Nabi berdakwah di rumah Darul Arqam, tentang peristiwa hijrah ke Habasyah dan peristiwa percubaan bunuh terhadap ancaman bunuh terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang kisah pengislaman Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar yang telah menimbulkan polemik di kalangan kaum Quraisy. Jadi Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, 8 bulan cuti. Ini rekod lah cuti yang paling lama. Kita telah pun mulai kelas kita ni pada Julai 2019. Sebab saya rekod sebenarnya kelas kita ni semua, saya punya kuliah tentang sirah nabawiyah kita letak di YouTube. Saya rakam dan letakkan di YouTube. Memang ada rekod. Dan insyaAllah hari ini adalah siri yang ke-9, walaupun dekat setahun lebih baru 9 siri termasuk hari ini. InsyaAllah saya harap tuan-tuan semua telah bersedia dengan kitab Rahiqul Makhtum pada muka surat 175. 175 betul 175 tentang boikot. InsyaAllah tuan-tuan, kita pada malam ni akan cuba cover untuk 3 topik jika kesempatan. Sebab saya tengok masa setengah jam. PKP ni dia ada SOP kan, yang mana kena berhenti, tidak boleh lebih kan daripada waktu solat. InsyaAllah pada malam ni kita akan bincangkan tentang boikot, pemulawan umum, dan tentang utusan terakhir kepada Abu Talib, dan insyaAllah jika sempat tahun duka cita dan juga kekuatan ataupun rahsia kekuatan umat Islam. 4 bab jika kita ada kesempatan. Sebab tu Rahiqul Makhtum ni kita ada lebih kurang banyak dia punya topik dia. Lebih kurang ada 64 topik. Kita baru 12 masuk yang hari ni yang ke-12. Tapi itulah hakikat belajar ni, dia perlukan kesabaran. Kita tak boleh nak lompat daripada ni terus nak lompat berperang. Tak pernah berdakwah, tak pernah rasa kesusahan, terus nak pergi berperang, ghazwah, peperangan Nabi SAW. Jadi kita kena tahu pembentukan individu tu sebelum untuk berperang, sebelum untuk berjihad, dia ada pembinaan saksiah yang kita akan terangkan sebentar lagi. InsyaAllah tuan semua bersedia. Okey tuan-tuan, pada bulan 2 yang lepas kita telah membicarakan tentang peristiwa-peristiwa besar yang menyebabkan musyrikin Mekah mereka terpaksa buat satu perkara yang lebih mendesak. Sebab apa? Ada 4 peristiwa. Yang pertama, Islamnya Sayyidina Umar. Yang kedua, Islamnya Sayyidina Hamzah. Yang ketiga, Nabi menolak tawaran Quraisy. Quraisy nak bagi harta, nak bagi perempuan, semua Nabi tolak. Yang keempat, bersepakat Bani Muttalib dan Bani Hashim untuk melindungi Nabi SAW. Dua bangsa ni, dua bani ni ataupun dua kaum ni, yang mana mereka bersetuju untuk melindungi Nabi SAW, tidak kira apa yang berlaku. Maksudnya bukan walaupun mereka tak masuk Islam, tapi mereka tetap akan lindung Nabi SAW. Yang itu yang kita ceritakan pada yang lepas tentang orang Arab ni dia ada sifat asobiah. Dia ada bersifat asobiah. Walaupun kau salah, dia tetap akan tolong, disebabkan asobiah perkauman. InsyaAllah hari ini kita masuk tentang pemulawan umum, tentang isu pemulawan umum, atau bahasa lain kita panggil boikot. Kan orang kita lebih makruf dengan perkataan boikot. Cuma boikot yang berlaku pada zaman Nabi SAW begitu dahsyat. Kita hari ni kalau boikot pun bukan boikot seluruhnya, mungkin boikot sudut ekonomi dan sebagainya kan. Tetapi yang ini mereka boikot dari seluruh aspek.
Hantar berkahwin pun tak boleh, hantar makanan pun tak boleh, jual barang pun tak boleh. Jadi berkumpulnya dua bangsa ni ataupun dua perkampungan ni, Bani Muttalib dan juga Bani Hashim, mereka tidak boleh buat apa-apa urusan. InsyaAllah kita akan bincangkan apakah bentuk boikot yang mereka hadapi. Di perkampungan Bani Kinanah di lembah Al-Muhassab, mereka berkumpul lalu mengikat kerjasama untuk menghadapi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Caranya adalah dengan memulau kedua-dua bani tersebut. Ini termasuk tidak boleh berkahwin dengan mereka, tidak boleh berurus niaga, tidak boleh duduk bersama-sama dan juga bergaul, dan tidak boleh menziarahi rumah mereka. Ini dahsyat. Dan mereka juga tidak boleh bertegur sapa sehinggalah mereka menyerahkan Nabi SAW untuk dibunuh. Jadi tuan-tuan bayangkan, kesan dia begitu dahsyat. Sebab kita tahu kondisi di Mekah, mereka hidup berdasarkan kita kata perdagangan, ekonomi mereka berdagang. Jadi bayangkan tuan-tuan tidak boleh beli barang. Masa kita bayangkan duduk sini tak boleh beli barang. Kata kau ni tak boleh beli barang, kita pergi sana tak boleh. Dan ada juga dibahaskan boleh beli barang tapi dijual dengan harga yang tak mampu dimiliki. Begitu susah. Bayangkan dengan orang tua, dengan ibu mengandung, ibu menyusukan, dan dikatakan bahawa di kampung, dua kampung tersebut sering kedengaran bayi-bayi menangis. Sebab bayangkan 3 tahun. Kita kalau tuan-tuan ada pengalaman ada yang menyusukan anak, kita dapat tahu macam mana rasa orang perempuan ni lapar. Bayangkan mereka sampai dikatakan terpaksa memakar akar kayu, ranting kayu untuk survive. Dan mereka buat satu lembaran, dan mereka tulis perjanjian, perjanjian tentang tidak boleh bermuamalah dengan umat Islam. Dan mereka dikatakan perjanjian tersebut ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada yang kata Nadir bin Al-Harith, tetapi yang lebih tepat menurut kitab ini adalah Baghid bin Amir bin Hashim, di mana Rasulullah SAW telah pun mendoakan kecelakaan lalu tangannya pun lumpuh. Dan kita katakan lembaran tersebut digantung di dalam Kaabah. Maksudnya tidak siapa yang tahulah, dalam Kaabah. Lalu digantung di dalam bangunan Kaabah. Bani Hashim dan Bani Muttalib sama ada yang mukmin, yang beriman atau yang kafir, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab dia daripada Bani Hashim tapi dia dikecualikan, menyisih diri dan berkurung di perkampungan Abu Talib pada satu malam dalam bulan Muharram pada tahun ke-7 kenabian. Ini bayangkan tahun ke-7 kenabian, mereka diuji sampai tahun ke-10 kenabian. Lepas tahun 10 tu barulah Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. InsyaAllah kita akan ceritakan. Jadi 3 tahun merupakan satu tempoh yang terlalu panjang. Dan kita lihat dia punya seksaan ataupun dia punya gangguan begitu dahsyat sekali, sehingga bekalan makanan dan bahan-bahan keperluan disekat. Kita hari ni dulu tuan-tuan pernah lah, zaman dulu kita orang Melayu ni boikot barang-barang produk Israel lah kan. Tapi sebenarnya kita tak begitu dahsyat macam mana yang berlaku pada peristiwa ni kan. Kita pun boleh boikot, bukan boikot sebenarnya, bahkan susah nak boikot sebab kadang-kadang ekonomi kita juga bergantung pada produk-produk Israel kan sebagainya. Okey, jadi kita sambung. Orang musyrikin tidak membenarkan langsung makanan masuk ke Mekah atau sebarang dagangan, melainkan mereka segera membelinya. Ini dahsyat. Produk sampai je dia orang terus pergi beli. Tak sempat umat Islam nak pergi beli, Dan ada dikatakan bahawa mereka terpaksa, kalau dijual pun dengan harga yang mahal. Ada yang terpaksa memakan daun-daun kayu dan kulit-kulit binatang. Dan di sebalik kampung tersebut kedengaran suara-suara wanita dan kanak-kanak merintih kelaparan. Begitu dahsyatnya tuan-tuan, apa yang telah dialami oleh kaum muslimin. Biasa kita tahulah kalau siapa ada anak kecil kan, sikit mengadu lapar kan. Bayangkan ini 3 tahun yang dialami oleh kaum muslimin. Tiada bekalan yang sampai kepada mereka melainkan secara sulit. Mereka tidak dapat keluar daripada kampung untuk membeli barang keperluan melainkan pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni 4 lah, yang kita tahu apa dia? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dengan Rejab. 4 bulan ni dia ada keistimewaan, dan dalam ibadah pun 4 bulan ni dia ada ibadah khusus. Sebagai contoh, kalau Zulkaidah Nabi selalu buat umrah pada bulan Zulkaidah. Nabi buat umrah sepanjang hidup sebanyak 4 kali, dan 4 ni dibuat pada bulan Zulkaidah, menunjukkan keutamaan bulan haram. Yang kedua, kalau Zulhijjah ni kita semua makruflah musim haji. Musim haji ada hari Arafah.
ya. Dan kalau bulan Muharram juga ada, baru ni kita ada orang biasa Malaysia ni buat bubur lambuk, bubur apa? Bubur Ashura kan, iaitu puasa hari Ashura. Tentang puasa hari Ashura adalah hari yang mana Nabi tidak pernah meninggalkan puasa hari Ashura. Sebab sebelum adanya puasa Ramadan, puasa Ashura hukumnya adalah wajib. Lepas ada Ramadan, maka puasa Ashura adalah dituntut, ya. Jadi 4 bulan ni adalah bulan haram. Jadi dalam bulan haram ni lah baru mereka dapat bolehlah hidup. Kan 3 tahun kan, bulan-bulan haram ni lah sampai 4 bulan ni baru mereka boleh bernafas. Tetapi begitu dahsyat. Mereka membeli barang yang dibawa oleh rombongan dagang ke Mekah dari luar Mekah, akan tetapi penduduk Mekah menambah harga barangan tersebut sehingga tidak mampu untuk mereka beli. Mereka buat harga tu sampai orang pun tak boleh beli. Begitu dahsyat apa yang telah dihadapi oleh kaum muslimin. Surat 177, Hakim bin Hizam. Ni seorang Hakim bin Hizam ni, dia pada akhir hayat dia masuk Islam, dan dia antara sahabat Nabi yang berumur panjang. Dia hidup 120 tahun. Dikatakan separuh umur dia dalam kekafiran dan separuh umur dalam keislaman. Jadi apa yang dia buat, dia membawa gandum kepada ibu saudaranya, iaitu Khadijah radhiyallahu anha, iaitu nama Hakim bin Hizam bin Khuwailid, yang mana ayah dia adalah adik-beradik dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi selalu bawa gandum. Kenapa gandum? Sebab orang Arab dia makan gandum lah, makan roti. Kalau mungkin kita bawa beras, Ada sesekali disekat oleh Abu Jahal. Abu Jahal cuba menghalangnya, tetapi Abu Al-Bakhtari campur tangan dan menolong Hakim membawa gandum tersebut kepada Khadijah. Ini dahsyat apa yang diceritakan. Dan di sini Abu Talib, dia terlampau bimbang dengan Rasulullah SAW, sampai dia sering mengawal di kawasan rumah Nabi SAW, dan dikatakan dia menyuruh Rasulullah SAW tidur di tempat tidurnya, tukar tempat tidur. Tapi kita tahu Abu Talib ini tak Islam kan. Tapi kita akan bincangkan di akhir nanti, bagaimana sikap Abu Talib. Apabila semua orang sudah tidur, Abu Talib menyuruh, bila semua dah tidur, Abu Talib menyuruh salah seorang anak atau saudaranya untuk tidur di tempat Nabi SAW, ganti. Dan pada musim haji pula Nabi SAW buat dakwah lah. Dan kita tahu bahawa musim haji lah untuk Nabi berdakwah. Dan kita tahu musim haji lah bulan haram, yang ada keringat. Dahsyatnya bulan haram ni tuan-tuan, dia punya dahsyat bulan haram ni di sisi orang Arab. Kalau kita jumpa orang yang bunuh ayah kita, kan, disebabkan bulan haram, kita takkan bunuh dia walaupun lalu bersebelahan, demi menghormati bulan haram. Bulan haram ni bulan yang sangat dihormati. Cuma Malaysia ni kita tak rasa sangat lah, sebab kita pakai kalender Januari, Februari, Mac. Tapi kalau kita ikut kalender Islam yang pakai Muharram, Safar, kita akan nampak lah kesan dia. Dan diringkaskan tentang pembatalan perjanjian. Ni ada cara inilah untuk dibatalkan perjanjian ni. Sebenarnya tuan-tuan, dalam kalangan orang kafir pun tak semua setuju dengan boikot ni. Sebab ada di antara mereka yang baik hatilah, kan kita panggil macam kita hari ni lah, kan, kita panggil hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Jadi dalam kisah ni ada 4 ke 5 orang yang kita panggil sebagai penjaga hak asasi ni. Di antaranya Hisham bin Amru, Zuhair bin Abi Umayyah, dan juga yang ketiga Al-Mut'im bin Adi, Abu Al-Bakhtari bin Hisham, dan juga Zam'ah bin Aswad. Ini 5 orang ni, mereka seringkahkan cerita. Satu hari ni si Hisham ni jumpa dengan Zuhair. Dia kata apa? Dia kata kita tengok boikot ni macam tidak patut dilakukan, kan. Dan dia kata dan kata si Zuhair, dia kata kalau aku jumpa orang yang boleh sokong ni, aku akan batalkan perjanjian. Maksudnya dia cari backup. Dan kata si Zuhair, dia kata Hisham, engkau telah berjumpa dengan orang tu. Maksudnya dia nak kata, iaitu patut saya bertanya, siapakah gerangan ni, maka akulah orangnya. Maksudnya rupanya dia yang akan backup si Hisham. Dan mereka pun ada 2 orang. Dan dia kata cuba kita cari lagi sampai orang yang ketiga. Dan mereka pun berjumpa dengan Al-Mut'im bin Adi, dapat 3 orang. Dan mereka jumpa sampai dapat 5 orang. Dan 5 orang ni dia dah berkomplot. Dia dah berkomplot untuk macam bila seorang cakap ada backup. Di hari ni tuan-tuan, macam kita lah, kalau kita bermesyuarat, kalau kita seorang dia tak ada backup, dia pandangan tu tidak kuat lah, kan. Tetapi kita cakap ada seorang sokong, sampai 5 orang sokong, jadi nampak lebih kuat. Dan sebenarnya ini juga macam nanti kita akan ceritakan, dia macam kantor jugalah.
Sebab bila diorang ni bila berhujah, orang kata ini macam dah dirancang ni, kata Abu Jahal. Jadi mereka berkumpul di satu tempat dinama Al-Hujun, dan mereka bersepakat untuk bertindak membatalkan perjanjian pemelawan tersebut. Kemudian dia kata Zuhair, aku yang memulakan cadangan ini, maka biarlah aku yang memulakan bicara. Dan mereka pun berkumpul di tempat orang Quraisy berkumpul, iaitu di Masjidil Haram. Dan sebelum tu Zuhair dia tawaf. Zuhair dia memakai pakaian yang indah lalu bertawaf di keliling Kaabah. Bahawa kita tahu, yang kita telah kupas pada kuliah-kuliah yang lepas, bahawa orang musyrikin Makkah mereka turut tawaf. Ini belum Islam, ni semua tak Islam ni. Hak asasi manusia ni semua bukan orang Islam, Jadi dia kata dia tawaf dengan memakai pakaian yang sangat indah lalu bertawaf keliling Kaabah 7 kali. Dan kemudian barulah dia tampil di hadapan orang ramai dan berkata, hai penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, sanggup ke kita makan dan juga minum dan memakai pakaian sedangkan Bani Hashim sedang menghadapi kebinasaan. Dia kata, sanggup ke kita ni ada pakaian, ada makan minum, sedangkan Bani Hashim dalam kebinasaan. Mereka tidak dilayan berjual beli. Demi Allah, aku tidak berdiam diri melainkan setelah dikoyak lembaran perjanjian yang zalim ini. Dia kata, kami takkan berdiam sampailah dikoyakkan lembaran yang zalim tersebut. Kerana Abu Jahal berkata, demi Allah, lembaran tersebut tidak akan dikoyak. Dia kata, demi Allah, perjanjian tersebut tidak akan dikoyak. Kemudian Zam'ah pun datang lagi. Dia kata, dia dah rancang ni kan. Zam'ah pun datang. Dia kata, demi Allah, engkau pembohong wahai Abu Jahal. Kami tidak pernah merestui penulisan yang kita kata boikot tadi. Kemudian Datuk Abu Bakhtari pun kata, sampai Abu Jahal kata, inilah perkara yang telah dirancang. Dia kata, inilah perkara yang telah dirancang. Dia nampak kawan-kawan dia cakap macam tu. Dia kata, ini semua adalah telah dirancang. Kamu telah berbincang mengenai ini bukan di sini. Maksudnya memang diorang dah bincang sehari sebelum yang kita cakapkan tadi kan. Kemudian Abu Talib pun datang. Abu Talib pun ada juga di situ. Dia duduk dalam sudut masjid. Kemudian dia datang kepada mereka dan bagi tahu dengan orang musyrikin tadi bahawa Allah telah mengutus anai-anai untuk memakan semua butiran perjanjian yang telah ditulis tentang hal-hal pemelawan dan kezaliman, melainkan tulisan nama Allah. Jadi Abu Talib kan tidak beriman kan, tapi dia jumpa dengan orang Quraisy. Dia kata kata Nabi bagi tahu kepada aku bahawa Allah telah menghapuskan perjanjian kecuali nama Allah sahaja. Kemudian kena Abu Talib berkata apa? Dia kata kalau dia berbohong, maka aku izinkan kau bertindak terhadap mereka. Dia kata kalau Nabi Muhammad ni berbohong, maka kami izinkan kalian untuk bertindak terhadap Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dia pun macam nak lepas tangan. Tetapi jika dia benar, maka hendaklah hentikan pemelawan ini dan kezaliman terhadap kami. Lepas tu kata Abu Jahal, inilah barulah adil. Barulah adil. Maka mereka pun beramai-ramai pergilah ke dalam Kaabah dan melihat lembaran tersebut. Maka apa yang berlaku, maka Abu Jahal dan Mutaim pun bangun dan pergi ke tempat lembaran perjanjian itu disimpan. Mereka dapati benar anak-anak yang telah memakan lembaran itu kecuali kalimah Bismillahumma, dengan nama Allah dengan namamu ya Allah. Setiap kalimah yang mengandung nama Allah tidak dimakan anak-anak. Maka pun perjanjian itu pun terbatal. Itu bagaimana kisah terbatalnya perjanjian boikot. Tapi kita pelik kan, diorang dah nampak mukjizat tu berlaku, pun diorang tidak beriman. Sebab tu dikatakan bahawa orang musyrikin telah melihat satu tanda yang besar mengenai kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Sayangnya mereka tidaklah beriman. Kita melihat dalam Quran, dalam surah Al-Qamar, wa iyyarau ayatun yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dia tuduh sihir pula kan. Jika mereka kaum musyrikin Mekah melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini ialah sihir yang terus menerus berlaku. Mereka berpaling dari mengambil iktibar, dan juga perbuatan tersebut menambah lagi kekufuran di atas kekufuran yang sedia ada. Dia dah kafir, tambah lagi kafiran yang sedia ada. Itu tentang perbahasan tentang boikot. Jadi kita nak ambil iktibar, ambil pengajaran tentang boikot yang berlaku. Yang pertama, kita nampak peristiwa ni adalah satu peristiwa yang menunjukkan begitu bencinya dan begitu bermusuhan mereka dengan Rasulullah SAW. Sampai sanggup untuk boikot. Dia bukan boikot Nabi, boikot seluruh kaum muslimin dan juga Bani Muttalib dan juga Bani Hashim. Menunjukkan tahap kebencian mereka. Sampai anak-anak, orang tua, perempuan dan lelaki, anak-anak yang masih menyusu, orang tua yang sudah renta atau kerepot pun terkesan. Maksud tak ada kaitan pun
mereka kena boikot. Yang kedua, pengajian kita dapat lihat bahawa Islam adalah agama yang kita katakan mengajarkan kasih sayang, kelembutan, walaupun kita berbeza pandangan, tapi kita tidak diajar untuk boikot sampai tahap begitu. Berbeza, mereka memperlakukan dengan keji terhadap agama Islam. Sedangkan Islam, kalau kita tahu, kita tak ada pun mengajarkan sedemikian boikot sampai anak tua sebagai anak, orang tua sebagai ibu, semua diboikot, Sedangkan Islam adalah agama kasih sayang. Sebab pernah satu ketika Nabi SAW dalam peperangan yang mana ada orang dia pergi bunuh wanita dan kanak-kanak, dan Nabi kata dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk membunuh kanak-kanak dan juga wanita. Kita dalam Islam ada, kita panggil hari ni orang panggil SOP kan, SOP kan. Dalam Islam peperangan ada SOP, kita tidak boleh membunuh wanita, kanak-kanak, kemudian orang tua dan juga rahib yang berada dalam tempat ibadah. Contohnya dalam gereja dan sebagainya, kita tidak boleh bunuh. Itu adalah SOP dalam peperangan Islam. Tapi lihat bagaimana orang yang bukan Islam, mereka sanggup melakukan begitu zalim, iaitu musyrikin Mekah. Dia bertindak di luar batasan. Yang ketiga, kita melihat bahawa dalam kehidupan kita ini tidak semuanya indah. Pasti ada yang susah, kesulitan. Ini terjadi dalam peristiwa boikot, yang mana Nabi SAW menghadapi segala kesulitan dan tekanan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah contoh tauladan yang diajarkan Nabi SAW, dengan kesabaran dan kesungguhan Nabi akhirnya dapat lepas dalam peristiwa 3 tahun tersebut. Kita tahu bahawa dalam kehidupan kita ini tidak semuanya indah, pasti kita akan diuji. Yang keempat, peristiwa keluarnya beberapa tokoh Quraisy yang mengancam adanya pemboikotan dan menuntut agar papan Quraisy itu, perjanjian itu diturunkan dan diboikot. Jadi kita katakan bahawa setiap kebatilan itu pasti terungkap. Tengok orang yang batalkan perjanjian adalah sesama mereka sendiri. Bukan Nabi yang minta batalkan perjanjian, tetapi sesama mereka yang minta dibatalkan perjanjian, bahawa menunjukkan bahawa sebuah kebatilan pasti akan terungkap. Dan Quran menyebutkan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap, dan sesungguhnya yang batil itu sesuatu yang pasti lenyap. Bagaimana kita tahu bahawa tentang kejahatan dia pasti akan berakhir, akan lenyap. Dan kalau kita belajar pun tentang tanda akhir zaman, bahawa Tuhan juga akan tutup dunia ini dengan kebaikan, yang mana dia akan tutup ini dengan kebaikan. Sebab semua orang akan beriman dan Allah akan mencabut nyawa-nyawa orang beriman, barulah ditiupkan sangkala untuk hari kiamat. Maksudnya Tuhan akan tutup dengan kebaikan. Sebab tu tentang di antara kaitan dengan hari akhirat, bahawa contohnya turunnya Nabi Isa AS, itu semua akan menunjukkan, membantah kebatilan dan menunjukkan kebenaran. Sebenarnya orang tertanya, kenapa Nabi Isa turun pada akhir penutup dunia? Sebab apa? Nak menegakkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, antara aktibat yang kita boleh ambil adalah dalam setiap masa dan zaman pasti ada orang yang berhati mulia. Walaupun dia tidak Islam, tapi ada wujud orang yang berhati mulia. Dan kita ada hadis yang khusus tentang orang ni, bahawa tentang sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala mendukung agama ini dengan orang yang derhaka. Innallaha la yu'idu hadha din birujul fajir. Ni sampai ada orang buat nasyid kan tentang hadis ni. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membantu agama ini dengan tangan-tangan orang yang derhaka. Sebagai contoh, macam kisah 4 orang tadi lah, 4 ke 5 orang tadi. Mereka bukan orang Islam, tetapi dengan sebab mereka, maka terbatallah perjanjian boikot. Itu boleh untuk kita faham apa yang disampaikan oleh hadis Nabi SAW. Yang keenam, tentang peristiwa boikot, bahawa dalam usaha peperangan musyrikin Mekah, mereka banyak usaha, di antaranya adalah dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk peperangan ekonomi. Mereka tidak berperang dengan senjata, tapi berperang dengan ekonomi. Dan bahawa juga kita juga dalam Islam juga boleh untuk ambil contoh ini. Cara kita nak berperang dengan orang kafir Quraisy, mungkin kita tak dapat berperang dengan senjata, disebabkan dengan kekuatan ataupun kelemahan kita, tetapi kita boleh, paling kurang kita boleh berperang dari sudut ekonomi. Seperti mana yang baru-baru ini dilancarkan BMF kan, Buy Muslim First kan, beli produk orang Islam. Itu antara cara kita nak boikot orang-orang kafir. Tapi itu pun sebenarnya agak sukar lah, sebab
ekonomi memang dipegang oleh orang bukan Islam, tetapi kita paling kurang itu antara salah satu contoh yang kita boleh usahakan. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan contoh barang nilai yang sama, contoh barang nilai yang sama lah, kalau murah mahal tu mungkin orang tak nak pergilah kan. Kadang-kadang kedai Melayu ni harga mahal pula kan, kedai bukan Melayu harga murah. Tapi sebagai contoh, sekiranya kalau kedua-dua orang ni, satu bukan Islam, satu Islam, menjual barang yang sama kan pada harga yang sama, maka kita dinasihatkan untuk beli pada orang Islam. Sebagai contoh, macam kita pergi kedai kan, contoh nak beli cili, kita nak beli cili RM1, kalau beli kat kedai bukan Islam pun RM1, beli kat kedai Islam pun RM1. So jadi kita digalakkan untuk beli pada kedai yang Islam, untuk membantu. Dan juga bersama kita memboikot lah, itu mungkin, tapi boikot tu pun tak nampak lah kesan dia sangat, tapi ini yang disebutkan oleh penulis untuk kita menggunakan cara memboikot. Dan seterusnya, bab yang ke-13 adalah tentang Abu Talib, tentang wafatnya Abu Talib. Sebab disebabkan kesan 3 tahun tersebut memberikan impak pada Abu Talib, yang mana dikatakan bahawa dia punya badan semakin lemah kan. Bayangkan umur 60 tahun, 3 tahun dia tak dapat, macam kita lah, tak dapat makan makanan yang sihat, maka memberikan kesan kepada Abu Talib, yang telah menyebabkan tubuh badannya semakin lemah dan kekuatannya semakin hilang. Dan beliau tidak keluar dari kampungnya kecuali pada bulan-bulan tertentu, dan pada keadaan itu beliau diserang penyakit yang semakin berat. Dan orang Arab ni dia satu perangai yang pelik kan. Sebabnya kalau Abu Talib dah sakit, diorang lagi suka lah kan, tapi terbalik diorang risau. Sebab orang Arab ni, saya katakan bahawa mereka ada semangat izzah, ataupun kita panggil gentleman, atau istilahnya apa kita panggil dia, dia tidak bacul lah. Dia kata kalau kita nak sesuatu buat, kalau kita nak lakukan sesuatu buat pada masa Abu Talib hidup. Kalau kita buat sesuatu pada Nabi selepas Abu Talib meninggal, maksudnya kita ni bacul, tak gentleman. Dia kata kita kena usahakan ganggu untuk dapatkan putung Abu Talib untuk jatuhkan Nabi SAW. Itu kata mereka. Oleh itu mereka berusaha lagi untuk berunding mengenai Rasulullah SAW di hadapan Abu Talib. Dan kali ini dia punya offer dia lagi berat, tawaran dia lagi hebat. Kali ini mereka sanggup menyerahkan sebahagian perkara yang sebelum ini tidak sanggup mereka beri. Lalu mereka pun menghantar utusan untuk bertemu Abu Talib. Dan senang cerita, saya ringkaskan cerita bahawa mereka dah setuju nak bagi apa benda yang Nabi minta. Dan Nabi cuma ucap satu sahaja. Nabi kata apa? Nabi cuma kata satu sahaja. Dan sebelum tu, kenapa mereka nak jumpa Abu Talib? Mereka kata, kita bimbang kalau orang tua Abu Talib meninggal dunia lalu terjadi kepada Muhammad, maka tercemarlah nama baik kita. Diorang ni gentleman, diorang tak nak buat belakang kan. Macam kita orang Melayu ni suka buat belakang kan. Waktu dia hidup kita tak cakap, lepas dia meninggal barulah kita cakap macam-macam. Tapi orang Arab dia tak, waktu hidup tu lah dia nak buat sesuatu. Kerana orang mengatakan mereka biarkan dia sehingga bapa saudaranya mati, kemudian baru mereka berani mengambil tindakan terhadapnya. Jadi diorang tak nak dikatakan bacul. Lalu mereka pun jumpa Abu Talib, dan dikatakan jumlah mereka 25 orang. Semuanya adalah bangsawan, orang-orang kenamaan jumpa Abu Talib. Dan mereka berkata, hai Abu Talib, kedudukan engkau dalam kalangan kami seperti yang engkau tahu, sedangkan engkau sekarang sakit. Kami bimbang engkau dan engkau sendiri tahu persoalan antara kami dengan anak saudaramu, iaitu Muhammad. Oleh itu tinggalkan dia, ambillah apa-apa daripada kami untuknya, dan ambillah apa-apa daripadanya untuk kami, agar dia berhenti mengancam kami dan kami juga berhenti mengancamnya. Biarlah kami dengan agama kami dan kami biarkan dia dengan agamanya. Maksudnya dia tak nak Nabi ni berdakwah. Cukuplah dengan orang apa yang dia ada, berhentikan kerja dakwah. Kami dengan agama kami, kamu dengan agama kamu. Abu Talib pun dia hantar orang untuk panggil Nabi SAW, dan tentang apa yang dibincangkan. Dan Nabi dia menjawab dengan satu perkataan yang sangat dahsyat. Sabda Nabi SAW, apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu? Muka surat 183. Apa pandangan kamu jika aku berikan kepadamu satu kalimah? Nabi tak minta banyak. Apa pandangan kamu jika aku berikan kepadamu satu kalimah untuk kamu ucapkan, yang mana apabila kamu ucapkan kalimah itu, kamu akan menguasai semua orang Arab. Satu perkataan ini kamu akan kuasai semua orang Arab, dan semua orang Ajam, iaitu orang yang bukan Arab, akan tunduk kepadamu. Dan lafaz yang lain Nabi kata,
mengucapkan satu kalimah yang apabila mereka mengucapkannya maka semua orang Arab akan tunduk kepada mereka dan orang Ajam pula akan membayar jizyah kepada mereka. Jizyah ni satu jenis cukai, Wahai bapa saudaraku, tidakkah engkau mahu mengajak mereka kepada apa yang lebih baik untuk mereka? Abu Talib bertanya. Mereka mengajak kepada apa? Mengajak mereka kepada apa? Apa yang kita nak ajak ni? Jawab Rasulullah SAW, ajaklah mereka untuk mengucap satu kalimah yang akan menyebabkan semua orang Arab tunduk kepada mereka dan mereka akan memerintah orang Ajam. Itu kalimah apa dia? Kalimah tauhid, la ilaha illallah. Itu saya kata orang Arab ni Nabi suruh sebut pun dia tak nak sebut. Sebab apa tuan-tuan? Mereka sangat memahami konsep la ilaha illallah. Hari ni kita sebut, test lah cakap dengan orang-orang kita Chinese ke, yang India ke, yang siapa, suruh sebut la ilaha illallah. Mereka kan sebut dengan berani kan. Tapi orang Arab sampai satu tahap mereka tak nak sebut. Nabi minta ucapkan satu kalimah ni sebab mereka sangat memahami kalimah la ilaha illallah. Sebab tu antara pendekatan pada hari ini dalam dakwah adalah kita kena fokus memberikan kefahaman tentang kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ada syarat-syarat dia. Ada 7 syarat kalimah la ilaha illallah, antaranya ikhlas, mahabbah, patuh, taat. Itu antara syarat-syarat kalimah la ilaha illallah. Mungkin antara kita mungkin tak dapat penuhi ke-7 syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimah tauhid tetapi ada syarat-syarat dia. Macam mana solat, ada syarat-syarat sah solat. Ada juga syarat-syarat sah kalimah la ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW menjawab, dan sebelum tu mereka kata kami sanggup membayar kepadamu 10 kali ganda seumpamanya, sebab mereka tak tahu apa yang Nabi minta. Dan Nabi katakan bahawa katakanlah bahawa tiada Tuhan selain Allah dan tinggalkanlah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Mereka bila mendengar tu terus tepuk tangan, terus menepuk tangan lantas berkata, hai Muhammad, apakah engkau hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan sahaja? Sesungguhnya urusan kamu ini sangat menghairankan. Maksudnya mereka tidak boleh terima Tuhan-Tuhan ini cuma satu sahaja. Sebab tu kita panggil musyrikin Mekah. Musyrikin adalah orang yang buat syirik. Maksudnya buat syirik, mereka ada sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Arab tuan-tuan, saya dah telah bincangkan pada mula-mula katanya kuliah, orang Arab ni tuan-tuan, mereka menyekutukan Allah. Mereka sembah Allah tetapi mereka ada sembahan-sembahan yang lain. Sebab tu mereka letak nama nama anaknya Abdullah, kan? Jadi mereka akan nama anak mereka dengan nama-nama hamba Tuhan sebagainya. Tetapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka pun tidak bersetuju. Dan kemudian mereka mengatakan turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff, surah Sad 1 hingga 7. Surah 1 hingga 7 ni menceritakan tentang apa yang telah berlaku, dialog yang telah berlaku di antara Nabi dan juga pembesar-pembesar Quraisy. Kita boleh lihat Sad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, penjelasan atau kemuliaan. Orang balil ladzi kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Orang-orang yang mengingkari kerasulanmu wahai Muhammad tidak berdasarkan kepada kebenaran, bahkan mereka yang kafir itu dalam kesombongan. Fi 'izzatin sombong, wa syiqaq iaitu permusuhan yang sengit. Dan mereka, dan Allah berkata, kam ahlakna min qablihim, telah berapa kami binasakan sebelum mereka, iaitu kaum-kaum terdahulu, min qarnin fanadaw wallati hina manas. Dan pada saat itu lalu mereka meminta pertolongan, padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri daripada azab. Dan mereka yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu merasa hairan bahawa mereka didatangi oleh seorang rasul pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Orang kafir itu berkata, orang ini adalah ahli sihir lagi banyak mendusta. Hadza sihrun kazzab. Dia kata dengan Nabi, inilah sihir lagi pendusta. Itu tuduhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara asbabun nuzul dan peristiwa tadi. Itu antara hikmah bila kita belajar sirah, kita dapat tahu bagaimana turun ayat Quran, kan? Maksudnya berkaitan dengan peristiwa telah kita sebutkan tadi. Dan kita terus masuk ke tentang tahun duka cita, iaitu tentang kewafatan Abu Talib dan juga kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, dalam bab ke-14. Jadi pada bulan Rajab dia semakin sakit dan kemudian meninggal pada bulan Rajab di tahun ke-10 kenabian, selepas 6 bulan berakhirnya peristiwa boikot tadi. Dan dikatakan bahawa kematian beliau pada bulan Ramadan, iaitu 3 hari sebelum wafat Khadijah radhiyallahu anha. Maksudnya berturut-turut. Dan ini kita akan melihat tentang syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu nak
sebab waktu nak wafat, dah nazak, Nabi jumpa lagi dengan Abu Talib. Nabi kata, hai bapa saudaraku, ucapkan kalimah la ilaha illallah, satu kalimah yang akan aku berhujah dengannya atau aku bersaksi dengannya. Kebetulan situ adalah Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Dia kata, Abu Talib, apakah kamu tidak suka dengan agama Abdul Muttalib? Lalu sentiasalah mereka berulang-ulang, Nabi kat sebelah, Abu Jahal di sebelah. So membisik, saling berlawanan, satu nak bawa kepada Islam, satu nak bawa kepada kekufuran. Dan sehingga akhir dia dikatakan di atas agama Abdul Muttalib. Sehingga perkara yang terakhir, kalimah terakhir yang diucapkan adalah bahawa dia di atas agama Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW pun terus menerus mendoakan keampunan, sehinggalah Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ditegur, tidak boleh minta ampun untuk orang kafir. Ini pun adalah ayat yang turun dalam surah At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfirul musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman meminta ampun bagi orang musyrik sekalipun orang itulah kaum kerabat sendiri. Kalau kita ada kaum kerabat sendiri yang musyrik, kita minta ampun kepada tidak boleh. Sesudah nyata bagi mereka bahawa orang musyrik adalah ahli neraka, orang kafir adalah ahli neraka. Dan kita tahu dalam Quran mengatakan bahawa innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah, memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasih, tetapi Allah lah yang berkuasa memberi tunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wa huwa amil muhtadin, dan dia jugalah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk memeluk Islam. Itu tentang beberapa ayat menceritakan bahawa hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma boleh doakan, tapi yang untuk gerakkan hati dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kisah tentang Abbas. Dia bertanya dengan Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Dia bertanya dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak dapat menolong bapa saudaramu? Apakah engkau tidak dapat menolong bapa saudaramu sedangkan dia melindungi kamu dan marah demimu? Maksudnya Abu Talib backup Nabi SAW dalam banyak peristiwa. Dia jawab Rasulullah SAW. Nabi menjawab bahawa dia berada dalam tempat yang paling cetek dari neraka. Dan kalaulah tidak kerana aku, nescaya dia berada di lapisan yang paling bawah dalam neraka. Maksudnya Nabi memberikan syafaat, diringankan, pertolongannya diringankan siksaan Abu Talib. Itu di antara. Dan dalam hadis lain boleh jadi ada guna syafaatku kepadanya hari kiamat, di mana dia akan diletakkan dalam tempat yang cetek dari neraka sehingga sampai ke buku lalinya. Dan cerita tentang berkaitan tentang Abu Talib, kita nak ambil beberapa iktibar yang kita boleh jadikan sebagai pengajaran. Mungkin tuan-tuan akan tertanya kan, akan tertanya dari persoalan, apakah hikmah Abu Talib minta masuk Islam? Ada tak hikmah dia? Kan, Abu Talib apa hikmah dia tak masuk Islam? Dan sebelum tu kita nak ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahawa dengan kalimah la ilaha illallah akan tunduk bangsa Arab maupun bangsa yang bukan Arab. Sebab tu untuk kita berjaya dalam perjuangan dalam dakwah, mesti bawa kalimah la ilaha illallah. Sebab tu disebutkan Nabi tadi sebut, siapa yang pegang kalimah la ilaha illallah, semua orang akan tunduk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan sebuah pelajaran daripada sikap orang kafir Quraisy ketika mereka menyatakan siap menerima apa sahaja kalimah yang ditawarkan oleh Nabi SAW, tetapi bila mereka tahu kalimah tersebut kalimah tauhid, maka mereka tidak dapat terima. Dia kata kami sanggup terima. Bila Nabi sebut pasal tauhid je, dia tak boleh terima. Dan menunjukkan bahawa ulama mengatakan bahawa rupanya orang-orang musyrik itu lebih mengerti kandungan kalimah la ilaha illallah daripada kebanyakan orang pada hari ini yang mengucapkan kalimah Allah lalu mereka sendiri merosakkan dengan amalan perbuatan mereka. Contohnya bomoh lah kan, sampai orang kata bomoh Islam kan, bomoh Islam. Sedangkan tak boleh, sebab mereka bomoh tu pun dia dah minta bantuan selain daripada Allah SWT, minta bantuan jin dan sebagainya. Maksudnya mereka tak faham, sebut la ilaha illallah tapi tak faham. Sedangkan orang musyrik dia sebut la ilaha illallah, dia tak nak sebut. Dan tauhid merupakan dakwah para nabi dan juga para rasul. Yang ketiga, ini yang saya soalkan tadi, apakah hikmah yang berada tentang kisah tadi Abu Talib, yang mana dia sehingga ajal menjemput pun dia tidak masuk Islam? Apa hikmah dia? Dan ulama menerangkan, di antaranya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, ni penting kita kena ambil kat sini, kita kena highlight.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguji hati Abu Talib dengan perasaan cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tabiat, bukan secara atas dasar agama. Bahawa kita nampak di sini bahawa Abu Talib dia mencintai Nabi Muhammad bukan sebab atas dasar agama, tapi sebab atas dasar tabiat, sebab dasar keluarga. Sebab tu orang yang mencintai atas dasar agama lebih hebat lah, kan, lebih hebat, ya. Allah telah menguji hati Abu Talib dengan perasaan cintanya kepada Muhammad bukan atas dasar agama, tapi atas dasar cinta, tabiat. Dan Imam Al-Qayyim mengatakan bahawa, tadi Ibnu Katsir, Imam Al-Qayyim mengatakan bahawa sesungguhnya merupakan hikmah Allah yang sangat besar ketika Abu Talib tetap pada agama kaumnya. Sebab apa? Di dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat banyak bagi siapa pun yang mampu merenungkannya, melihat kepada perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan? Kalaulah contoh, ni tuan-tuan nampak, sebab tu kita kena, sejarahnya kena renung. Kalaulah Abu Talib masuk Islam, dan kalaulah Abu Talib masuk Islam, pasti orang kafir Quraisy mereka akan pandang ringan terhadap Abu Talib, terhadap Nabi SAW. Sebab apa? Abu Talib dah masuk Islam, mesti dia akan tolong, betul tak? Tetapi hikmahnya Abu Talib tidak masuk Islam, kan, maksudnya dia di atas sifat sobat, maka orang Quraisy pun mereka respect lah. Sebab kata Muhammad ni, Abu Talib ni tolong Nabi Muhammad bukan atas dasar agama, tapi atas dasar keluarga. Tapi kalau bayangkan, kalau Abu Talib masuk Islam, maka orang Quraisy punya pandangan terhadap Abu Talib ni akan jatuh. Oh, engkau tolong sebab engkau agama dia. Itu kata para ulama hikmah yang berlaku, ya. Yang keempat, usaha Nabi SAW berusaha sekuat-kuatnya untuk membimbing bapa saudaranya agar mendapat hidayah. Maksudnya waktu nak nazak pun Nabi tetap pergi untuk berdakwah. Kita melihat kesungguhan Nabi SAW. Yang kelima, tentang akibat kita berkawan dengan orang yang buruk, sebab kita melihat Abu Talib kawan tadi Abu Jahal, kan, dekat sebelah, kan, dengan Abu Umayyah, kan, maka kawan-kawan memberikan kesan, sangatlah besar laknat Allah kepada teman-teman yang buruk, kerana mereka lah seorang sahabat tergoda untuk berbuat jahat. Sebab tu hari ni kalau bidang kaunseling pun dia akan kata hari ni banyak berlakunya kegiatan-kegiatan yang tidak moral disebabkan pengaruh rakan sebaya. Jadi sehingga Abu Talib mengalami su'ul khatimah disebabkan kawan-kawan dia tadi, ya. Hal ini diceritakan Abu Talib sebelumnya menghembuskan nafas yang terakhir kepada Nabi SAW. Sekiranya sebelum Abu Talib meninggal, dia sempat berkata dengan Nabi SAW, dia kata, sekiranya aku tidak khawatir kaum Quraisy mencela aku, nescaya aku akan senangkan hatimu dengan mengucapkan kalimah syahadah itu. Laula an tu'ayyiruni Quraisyun la aqrartu biha ainaka. Dia kata, kalaulah bukan sebab ada Quraisy kat keliling aku, kan, pasti aku akan ucapkan kalimah tersebut untuk senangkan hati kamu. Tapi sebab ada kawan-kawan dia, maka dia tidak ucapkan, ya. Yang keenam, bahawa ketentuan baik dan buruk seseorang pada akhir hayatnya, ya. Sekiranya Abu Talib kafir sepanjang hidupnya, tetapi ia mengakhiri hidup dengan masuk Islam, dan saya ia akan meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pentingnya di pengakhiran, kehidupan kita ni penting di pengakhiran. Sebab banyak kisah-kisah orang-orang dahulu yang mereka pada awalnya hebat, tetapi pada akhirnya mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni banyak. Contohnya macam kita kata kisah Ba'lam. Ba'lam merupakan seorang ilmuwan yang terhebat. Dia ceritakan ni ulama Bani Israel. Dia kata waktu nak tulis dia punya syarahan, mereka membuat 7,000 dakwat. Dan dia yang paling banyak menafsirkan kalimah nama-nama Allah SWT. Tapi pada akhir hayat dia meninggal dalam kekafiran. Banyak lagi kita ambil contoh tentang Qarun, kaya raya, Tuhan bagi nikmat, tapi di akhir hayat dia zalim dan kemudian dia mati dalam kekafiran. Itu sebab tu kita kena lihat bahawa hidup tu adalah di akhir. Yang ketujuh, tentang bahaya bertaklid kepada nenek moyang dan mengikuti semua tradisi dan budaya mereka tanpa memperhatikan batasan-batasan syarak. Yang ke-8, petunjuk adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semacam mana pun kalau Tuhan tak bagi, tak dapat. Yang ke-9, tentang dahsyatnya azab neraka, Abu Talib dia dapat yang paling ringan, iaitu di antaranya dipakaikan terompa, maka menggelegaklah terompa ni, atau bahasa kita panggil selipar lah, dipakaikan selipar maka menggelegaklah otaknya. Kematian Abu Talib dalam kekafiran, itu poin yang ke-10. Kita mungkin pernah dengar orang kata Abu Talib mungkin Islam, tapi kalau kita melihat kepada hadis-hadis tadi menjelaskan bahawa, kata Imam Nawawi, bahawa sepakat bahawa tentang Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Saya pernah dengar juga, kan, tuan-tuan mungkin pernah dengar orang kata Abu Talib ni Islam, kan. Tapi kalau ikut bukan teks hadis,
kita berdasarkan pada zahir lah, dan Imam Nawawi pun mengatakan yang sedemikian. Yang ke-11 menunjukkan sahnya taubat atau keislaman seseorang yang menjelang kematiannya. Sahnya taubat, kalau orang tu nak meninggal dia masuk Islam, sahnya taubat. Yang ke-12, kalau yang ke-12 bila Nabi sebut dia tetap di atas agamanya Abdul Muttalib. Dalam perkataan ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia guna perkataan dia. Sebab apa? Menggunakan kata dhamir ghaib, orang ketiga, sebagai isyarat atas keburukan ucapan tersebut. Ini antara akhlak kita lah. Kalau kita kata dia tidak beriman, itu dia tu untuk kita membuatkan satu perkataan tu lebih nampak cantik. Kalau kata aku tidak beriman, kan Abu Talib kan tidak beriman kan, tapi Nabi kata dia tidak beriman. Nabi guna perkataan dia, dia tidak beriman untuk menunjukkan akhlak yang sangat baik, bahawa bila kita nak ceritakan benda yang buruk, kita guna perkataan dia. Yang ke-13 menunjukkan bahawa dalam hak-hak yang patut kita penuhi adalah hak dengan ahli keluarga. Sebab Nabi dia berdakwah dengan keluarga, iaitu Abu Talib. Menunjukkan hubungan kekerabatan beliau dengan baginda SAW dengan Abu Talib. Kerana Islam bahawa hak dengan kaum kerabat lebih utama daripada dengan orang lain. Kita melihat itu di antara pengajaran. Yang ke-14 tentang kita kena berbalas budi. Jadi bila Abu Talib dalam dakwah dia banyak bantu Nabi SAW, maka Nabi pun berbalas budi dengan mendoakan keringanan. Kita nak Islam pun kalau orang bagi kita, kita kena balas perkara yang baik. Pernah ada baru ni ada orang bertanya tentang pinjaman. Dia kata kalau kita pinjamkan duit, kemudian kita bayar balik, kita bayarkan balik, kita lebihkan, boleh ke tak boleh? Ada orang kata riba kan. Kata kalau saya pinjam RM10, saya bayar awak RM12, nanti jadi riba pula. Sebenarnya tidak ada masalah, bahkan dituntut. Dalam Islam kita dituntut untuk melebihkan perkara yang dipinjamkan. Sebab itu sunnah Nabi SAW, kalau Nabi pinjam barang, Nabi akan bagi lebihan. Kalau pinjam duit, Nabi akan bagi lebih. Itulah sunnah yang dituntut, bukan riba. Dia kalau riba, kalau orang yang bagi pinjam tu minta, kata nanti kau bayar aku RM12, pinjam RM10 kena bayar lebih, itu riba. Tapi kalau kita yang bagi, itu adalah sedekah, adalah sangat dituntut. Tentang kita kena balas budi. Tentang syafaat Nabi SAW, kita bagi tahu bahawa ini adalah peristiwa, adalah syafaat yang khusus. Sebab kita kena tahu bahawa orang kafir ni dia tetap akan masuk neraka, dan kita tidak akan boleh bagi syafaat. Adapun syafaat Nabi terhadap Abu Talib, itu dibagi syafaat khusus. Itulah keistimewaan Nabi SAW, khusus untuk Nabi SAW. Adapun kita tidak boleh bagi syafaat untuk orang kafir. Itu khusus untuk Nabi SAW. Dan seterusnya tentang kewafatan Khadijah. Ini bagi penutup, tentang kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, bahawa meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yang waktu tu umur dia 65 tahun dan umur Nabi 50 tahun, 15 tahun. Dan isteri Nabi SAW, Khadijah, Nabi punya anak-anak semua terhasil daripada Khadijah radhiyallahu anha. Nabi ada berapa anak? Berapa anak Nabi? Berapa? 6 kan? Ke-7. Yang pertama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalsum, Fatimah. Seorang lagi dengan Ibrahim, itu dengan Maria Qibtiyah. Jadi Nabi ada 6 orang anak dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan lepas itu dikatakan kesedihan yang berturutan, lepas Khadijah meninggal, maka barulah Nabi SAW pergi dakwah ke Taif, insya-Allah Taif pada bulan hadapan. Dan sebelum tu ada penutup tentang perkahwinan dengan Saudah radhiyallahu anha. Jadi bila Khadijah meninggal, maka Nabi pun menikah dengan Saudah, Saudah binti Zam'ah. Dia ni telah pun berhijrah ke Habsyah, dan suami dia meninggal, Al-Sakran bin Amrum, bukan suami dia, meninggal, barulah Nabi pinang. Dan di antara hikmah Nabi berkahwin dengan Saudah ni adalah untuk menjaga anak-anak Nabi lah. Kan anak Nabi semua masih kecil, maka itu antara hikmahnya. Dan kalau kita melihat bahawa Nabi SAW kahwin kebanyakannya semua adalah janda, kecuali satu orang, iaitu Aisyah, dia seorang yang gadis. Itu menjawab tomahan orientalis ataupun orang kafir yang mengatakan bahawa Nabi ni suka berkahwin. Sedangkan kalau kita berkahwin, kita melihat konsep perkahwinan Nabi semua ada hikmah. InsyaAllah kita akan kupas pada di akhir sirah ni. Jadi itu saja tentang kekuatan, kesabaran dan kecekalan. Ini adalah hikmah bahawa dalam Islam untuk jadi seseorang yang kuat, yang pertama mesti iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu barulah masuk faktor-faktor lain yang menyokong, seperti kepimpinan. Jadi orang percaya dengan Nabi SAW,
Ini lebih kepada iktibar dan juga pengajaran yang telah kita kupaskan. Perasaan tanggungjawab, beriman pada hari akhirat. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk tentang peristiwa ke Taif. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ni tentang boikot, kita pun hari ni COVID kan, macam di boikot jugalah, macam kita terhalang kan untuk melakukan satu aktiviti. Tetapi hakikatnya hari ni tuan-tuan, COVID-19 ni sebenarnya kalau kita melihat banyak hikmahnya. Barulah kita nampak orang mula menitik beratkan SOP. Sedangkan dalam Islam dah ada dah SOP kan. Baru orang nampak SOP dan sebagainya. Tetapi yang saya nampak lah dari sudut pandangan saya, yang kita yang berada dalam bidang ilmu ni, pada musim COVID ni ilmu menjadi satu keperluan. Sebab kita nak survive, kita perlukan ilmu. Dan sebagai contoh, dalam kelas hari ni kalau tuan-tuan belajar, pergi seminar ke mana-mana, kita suka. Sebab bila COVID ni dia punya peserta tak ramai. Biasa satu seminar 20 orang, satu kelas 20 orang. Kalau sekolah pun dia tak ramai. Jadi tuan-tuan untuk belajar, untuk lebih faham tu mudah kan. Untuk menghadiri seminar tu pun lebih mudah sebab peserta tak ramai. Jadi hubungan kita dengan guru-guru ataupun dengan trainer lebih senang dan lebih faham. Itu yang saya nampak lah hikmahnya. Sebenarnya kalau tuan-tuan pergi seminar, satu seminar mungkin 100 orang, 200 orang kan. Hari ni seminar semua 20 orang. Dan barulah kita nampak tentang COVID ni banyak hikmahnya. Dan antara hikmahnya dapatlah saya bersama dengan tuan-tuan. Kalau tak, saya pun setiap bulan duduk dekat sana Arab Saudi kan. Banyak kuliah. Dan mula banyak kuliah dan dapat kita menyumbangkan ilmu pada masyarakat. Jadi itu saja. Apa yang baik tu kita ambil, yang buruk tu kita jadikan sepadan. Ambillah iktibar, kita belajar tadi. Orang buat buruk macam mana pun kita tetap buat baik. Itu yang Nabi lakukan dengan para sahabat. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.